Setiap orang yang lahir sebagai manusia, dia lahir dengan fitrah Islam. Sebab itu mereka tidak enak untuk digelar dengan gelaran kafir. Tuan-tuan ingat mereka selesa? Tidak selesa, kerana mereka dilahirkan dengan fitrah Islam. Sebab itu anak orang bukan Islam yang mati sebelum balik, jadi apa? Orang bukan Islam pun mungkin dia tak selesa dipanggil kafir, kerana hati kecil dia tak boleh terima dia kafir. Dalam lubuk kecil hatinya pasti ada di sana suara supaya ia keluar daripada penjajahan syirik, penjajahan kekufuran, kembali kepada fitrah asalnya yang mentauhidkan Allah dan hidup berdasarkan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Bukan non-Muslim, not Muslim yet. Kafara, kafara maknanya ghatta, kafara maknanya menutup, ghatta makna tu tutup. Sebab itu peladang yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar. Peladang disebut dalam Al-Quran sebagai kufar. Kufar maknanya orang yang menutup. Apa yang ditutup? Ketika mereka meletakkan biji benih di dalam bumi, mereka menutup biji benih itu dengan tanah. Orang yang belum Islam, orang yang belum beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak terbuka lagi hati dan jiwa mereka untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla telah menciptakan manusia ini ala fitratil Islam. Islam ini adalah fitrah. Islam ini adalah keadaan semula jadi. Biar Allah Ta'ala jadikan manusia ini berfitrah dengan fitrah Islam. Setiap orang yang lahir sebagai manusia, dia lahir dengan fitrah Islam. Dia lahir dengan kewujudan Islam di dalam jiwa dia, di lubuk hatinya. Lapis nampak berapa hati dia tu, muka surat 1, 2, 3 dipenuhi dengan unsur-unsur Islam, penyerahan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Islam itu membawa kebaikan, segala bentuk kebaikan ada dalam hatinya. Islam itu berada dalam jiwanya potensi untuk mengenal Allah, potensi dengan arti keupayaan, kesediaan untuk mengenali Allah Azza wa Jalla, untuk mensyirikkan Allah Azza wa Jalla jauh sekali. Kerana apabila ada fitrah Islam dalam hati dia, dan apabila beliau melanggari potensi ataupun fitrah Islam ini, orang itu akan berada dalam keadaan yang amat tidak selesa. Tuan-tuan ingat mereka selesa? Tidak selesa, kerana mereka dilahirkan dengan fitrah Islam, dilahirkan dengan fitrah untuk mengenali dan mentauhidkan Allah, untuk mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan untuk berimamkan baginda sallallahu alaihi wasallam, untuk mengetahui dan memahami Islam dan hidup secara Islam. Inilah antara lain maksud daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak yang dilahirkan, ia lahir di atas fitrah, maka dua ibu bapanya lah yang meyahudikannya, ataupun yang menasranikannya, ataupun yang memajusikannya, dengan arti environment keliling dia yang membentuk dia menjadi terkeluar daripada daerah fitrah Islam yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah difitrahkan Allah orang itu untuk jadi begitu. Environment yang di luar, yang paling dekat mak dan ayahnya, keluarganya, masyarakat dan sebagainya. Semua yang lahir di atas dasar fitrah, lahir dengan Islam, lahir dengan Islam. Sebab itu anak orang bukan Islam yang mati sebelum balik, jadi apa? Nanti kita jumpa dalam kitab tauhid. Semua anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maknanya dalam lubuk kecil hatinya pasti ada di sana suara supaya ia keluar daripada penjajahan syirik, penjajahan kekufuran, kembali kepada fitrah asalnya yang mentauhidkan Allah dan hidup berdasarkan kepada syariat Allah Azza wa Jalla. Sebab itu mereka tidak enak untuk digelar dengan gelaran kafir. Tak payah tengok isu yang disebut baru-baru ni sebagai suatu yang positif. Mana kita tahu orang bukan Islam pun dia tak selesa dipanggil kafir.
Orang bukan Islam pun mungkin dia tak selesa dipanggil kafir, kerana hati kecil dia tak boleh terima dia kafir. Dan saya harap tuan-tuan dan perempuan yang ramai kawan bukan Islam mengambil peluang ini untuk menjelaskan Islam kepada mereka, untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Moga-moga Allah buka hati dia dan dia bersedia untuk menyerah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbi. Tidakkah sesiapa yang Allah Ta'ala lapangkan hatinya untuk Islam, hidayah milik Allah, maka ia berada di atas cahaya petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi saya jangan panggil bukan Islam, kita panggil belum Islam, not Muslim yet. You not Muslim yet. You are bukan non-Muslim, not Muslim yet. Dan insya-Allah kita doakan semoga ia menjadi satu titik besar perubahan, membuka minda dan sebagainya. Apa yang berlaku ni adalah kerja Allah Azza wa Jalla dan kita mengharapkan kebaikan daripadanya. Mungkin kita nampak begitulah, beginilah, dan kita ada sudut-sudut pandangan yang berbeza. Jadi kita tak ada harta kecuali 3 perkara. Apa kita makan sampai jadi najis, pakai sampai reput, dan yang ketiga ma'anfaqa fa'abqa. Apa yang ia nafkahkan pada jalan Allah, yang tu yang akan kekal, yang tu yang kekal sampai akhirat, sampai masuk dalam kubur, bantu kita sampai akhirat, akan jadi payung kat kita. Setiap orang tahta zilli sadaqatihi yaumal qiyamah, kita akan dipayungi dengan bayang-bayang sedekah kita pada hari kiamat. Orang lain tu panas li tu, kita ada naungan kerana sedekah yang kita buat ketika kita hidup di dunia. Itu kuasa besar sedekah. Dan dalam sedekah yang banyak-banyak ni, sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang wajib, zakat. Selepas tu sedekah yang sunat ni, sedekah yang paling afdal lagi adalah sedekah yang termasuk dalam sedekahul jariyatun, sedekah yang jariyah, yang kita sebut sebagai wakaf. Yang mana tidak ada seorang sahabat pun, saya sebut minggu lalu, yang berkemampuan untuk melakukan ibadah wakaf kecuali dia akan melakukan ibadah wakaf sebelum dia mati.